Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala pada malam ini dapat kita kembali menyambung pengajian kita di dalam pelajaran adab ataupun di dalam pelajaran penyucian jiwa. Semoga kehadiran kita, usaha kita, mujahadah kita, keikhlasan kita untuk memperdalami ilmu pengetahuan dan juga untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala akan sentiasa berada dalam limpahan rahmat dan Allah memelihara kita semua selamat, aman, damai, tenteram dan kembali kepada kehidupan seperti biasa insya-Allah. Doakan sama-sama kemungkinan doa-doa salah seorang daripada kita dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bila ramai berdoa, ramailah yang memohon kepada Allah dan Allah mendengar permohonan hamba-hambanya. Maka dengan sebab itu Allah Ta'ala akan memelihara dan menjaga kita insya-Allah. Kita jaga kita memang itu ikhtiar kita, tapi Allah memelihara kita lebih lagi daripada kita jaga kita. Baiklah, kita baru nak masuk bab yang kedua. Ya, bab yang kedua ini ialah ibadat-ibadat asas penyucian jiwa. Maksudnya ialah ibadah yang kita buat yang asas-asas ni, sembahyang, puasa yang bermula daripada syahadah, ya, solat, puasa, zakat, haji, zikir, bersedekah, yang asas-asas yang kita biasa buat tu. Ya. Apa hubungan dia dengan jiwa dan apa hubungan dia dengan penyucian? Nak menyucikan apa? Sebab tu dalam pendahuluan ni, muka surat 25 ni, muka surat 25 ya. Daripada situ diletakkan khulasatul qaul ataupun pendahuluan, ya, tamhid pendahuluan sampai kepada muka surat 32 tu. Panjang jugalah pendahuluan oleh Fadilatul Syekh Sa'id Hawa ni, ya. Dalam panduan dia ni, dalam pendahuluan dia ni, dia lebih menjurus kepada persoalan kenapa kita semayang. Tu, ya. Kenapa kita cari usaha untuk nak cucikan jiwa kita? Apa cara yang boleh seseorang tu dapat mencapai kepada penyucian jiwa? Cukup tak dengan ibadat asas, ya, dengan apa yang disebutkan tadi itu boleh menyucikan jiwa kita? Cukup tak? Bagai contoh, bila kita tak tinggal solat, apa faedah yang kita dapat daripada amalan tidak meninggalkan solat? Tidak meninggalkan solat maksudnya mendirikan solat, mentaati Allah dalam melaksanakan solat fardu dan solat sunat. Jadi apa faedah yang boleh diambil daripada solat
untuk nak menyucikan jiwa kita. Itu antara persoalan yang dikemukakan oleh Fadilatul Syekh Sa'id Hawa dalam bukunya Al-Mustakhlas fi Tazkiyatil Anfus, yang telah diubah tajuknya dalam diterjemahkan kitab itu kepada satu tajuk yang lebih ringkas yang dinamakan Tazkiyatul Anfus, Tazkiyatun Nafs, penyucian jiwa. Jadi insya-Allah pendahuluan tu amat panjang. Kita bacalah, tuan-tuan yang mempunyai kitab boleh baca sendiri. Kalau yang tiada kitab tak mengapa. Sebab modal-modal persoalan yang ada dalam penulisan ini boleh kita dapati daripada sumber-sumber yang lain, tak mesti daripada kitab ni. Ustaz, saya tak ada kitab ni, macam mana Ustaz? Pendahuluan ni tak ada pun, tak mesti. Kadang-kala dari sudut ilmu ni, nak cerita ilmu, memang kita tak dapat ilmu tu, bicara dia tu daripada kitab itu. Tapi oleh kerana kayanya Allah Subhanahu Wa Taala, berkat kerajinan kita pula, kita dapati perbahasan ilmu tu dalam kitab yang lain, sumber yang lain. Kita tak baca Ihya Ulumuddin, panjang. Ihya Ulumuddinnya ada 4 jilid, tak silap saya. 4 jilid ke 6 jilid semua. Kalau kita nak baca tu, boleh tahan dah. Rasa-rasa habis umur, tak habis lagi kitab tu. Tetapi daripada sumber mana kita nak mendapati isi kandungan Ihya Ulumuddin? Daripada ringkasan yang ditulis semula oleh ulama-ulama selepas Imam Al-Ghazali rahimahullah. Sebagai contohnya kitab Al-Mustakhlas fi Tazkiyatil Anfus ataupun Tazkiyatun Nafs. Jadi kita dapati perbahasan yang panjang dalam Ihya terdapat di dalam kitab ini. Ada satu kitab yang telah diterjemahkan lagi, ada pada saya, iaitu Al-Mukhtasar Ihya Ulumuddin. Ringkasan daripada kitab Ihya Ulumuddin. Dia boleh ringkaskan. Tak baca dah Ihya Ulumuddin, baca ringkasan pun dapat dah ilmu? Ya, dapat. Kalau kita tak baca pendahuluan ini, tidak mesti kita ada satu kekurangan. Sebab Allah tolong kita untuk mendapat sumber ilmu daripada perbahasan-perbahasan yang sangat banyak. Atas rajin kita je. Ada setengah-setengahnya Allah Ta'ala rezekikan seseorang, kurniakan seseorang, dia beroleh ilmu yang dibahas di dalam kitab melalui istiqamah dia mengikuti kuliah-kuliah yang lain. Dia mengikuti kuliah fiqh. Rupanya dalam kuliah fiqh disebut masalah yang sama. Dia mengikuti kuliah hadis. Yang penting-penting daripada hadis, dalam kuliah hadis dia dapat perbahasan yang sama. Dia tak baca Ihya Ulumuddin, tapi dia baca hadis. Dalam kuliah hadis dia dapat perbahasan yang sama. Yang tak boleh ataupun yang rugi ialah apa-apa kuliah pun dia tak dengar. Ini habislah, tak kerti nak khabar benda lah. Apa kuliah pun dia tak mengikut. Satu kuliah pun dia tak dengar. Dia tak mengikuti. Kita nak kata macam mana? Jadi itulah. Kalau baca pendahuluan dia ini panjang, tetapi perbahasannya ialah persoalan oleh Fadilatul Syekh Sa'id Hawa, penulis pada tahun 1935 dia lahir. Tak silap saya lah, dia lahir tu. Sampailah kehidupan daripada remajanya, dan dia banyak menulis setelah meningkat
di tahun-tahun 1940-an, 50-an, ya. Ya, jadi dalam tahun-tahun itu dia banyak, jadi bermaksud dia tak jauh lagi dengan kita. Ya, seorang ulama daripada Syria, ya, dan dia telah terlibat di dalam Jamaah Ikhwanul Muslimin, ya, yang diasaskan di Syria. Jadi alhamdulillah, walaupun begitu dia mempunyai masa untuk menulis. Ada satu tulisan yang paling menjadi rujukan ialah Al-Asas fi Tafsir. Al-Asas fi Tafsir, Imam Sa'id Hawa ni menulis ketika dia di dalam penjara. Dalam penjara tu dia tak duduk makan tidur je, dia menulis. Maka lahir satu kitab, ya, penting, iaitu kitab Al-Asas fi Tafsir. Setiap daripada ayat itu dia ada menulis, ya, sandaran-sandaran, hujah, datang daripada mana hadis. Kalau dia kata mendirikan solat, apa hadis mendirikan solat? Imam ni kata apa? Ya? Imam Abu Hanifah kata apa? Dia begitu. Dia bukan kitab 4 mazhab. Al-Asas fi Tafsir, dia mentafsirkan ayat. Baik, ya. Tu kita carilah di dalam sumber-sumber yang lain, insya-Allah. Jadi daripada persoalan itulah dia akan dibahaskan satu persatu dalam pengajian kita. Yang saya nak baca ni ialah bermula daripada muka surat 33. Nah, yang sebelumnya itu ialah apa yang menjadi pendahuluan sahaja. Baik. Seperti yang disebutkan pada siri-siri yang terdahulu, apa sahaja yang kita perbahaskan dalam kuliah tidak lari daripada tugasan besar, iaitu menyucikan jiwa kita. Mustahak tak menyucikan jiwa ni? Sangat mustahak, sangat penting, dan sampai kepada satu maqam dia penentu sama ada amalan kita Allah terima ataupun Allah tolak. Ya, bagaimana mungkin sembahyang yang didirikan oleh seorang yang jiwanya kotor? Dia sembahyang kerana wajib, dia sembahyang juga, tetapi mana mungkin sembahyangnya itu menjadi penentu untuk Allah SWT nak mengambil kira solatnya dalam keadaan jiwanya tidak bersih. Mana mungkin seseorang yang melaksanakan ibadah puasa ditentukan oleh Allah sama ada Allah terima atau tidak, jika puasa itu dilaksanakan oleh hamba Allah yang jiwanya kotor, perbuatannya kotor, puasanya sah. Puasa sah sebab rukun puasa cukup, syarat sah puasa cukup. Tetapi bagaimana Allah Ta'ala nak mengambil kira puasa dia? Man lam yada' qawla zur wal amala bihi wal jahla falaysa lillahi hajatun fi ay yada'a ta'amahu wa syarabah. Salah satu hujah yang dikemukakan oleh para ulama berkenaan dengan jiwa, ya, dia jiwa ni akan melahirkan sikap, akan melahirkan bentuk perbuatan-perbuatan luaran seseorang. Kalau dia puasa, oleh kerana jiwa tak bersih, perkataan dia tak boleh jaga. Pasal apa percakapan dia tak boleh jaga? Kerana jiwanya tak bersih. Lalu lahir percakapan yang macam mana? Yang dinamakan qaulaz zur. Perkataan yang sia-sia. Qaulaz zur ada juga disebut oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim.
Jadi qaul az-zur di situ ditafsirkan sebagai perkataan sia-sia, perkataan dusta, perkataan ada kesombongan, perkataan ada hasad, perkataan yang berbentuk lucah sedangkan dia berpuasa. Jadi hadis itu menerangkan falaisa lillahi hajat, maka tidak ada hajat bagi Allah untuk melihat pada hamba dia yang meninggalkan makan dan minumnya kerana berpuasa. Allah tak pandang lagi dah. Tak berhajat. Allah tak ada hajat nak memandang puasa seseorang yang percakapannya tidak dipelihara. Soalannya kenapa tak boleh jaga percakapan? Ia hasil daripada dalaman seseorang. Itu yang tadi dikata bila dah sebut berkenaan dengan jiwa, maka barulah nampak rupanya jiwa kita ni penentu kepada amalan kita Allah ambil kira ataupun tidak. Kalau dalam bab puasa, rubba sha'imin falaysa lahu min siyamihi illa al-ju'u wal 'atash. Kalau masalah puasa kan, berapa ramai orang berpuasa tapi tidak ada apa-apa dia dapat daripada puasanya melainkan lapar dan dahaga sahaja. Tengok tu, sia-sia. Itulah. Jadi kita ngaji bab jiwa ni, bab pembersihan jiwa, bukan bab jiwa. Bab jiwa bab lain pula. Ini bab tugasan pembersihan jiwa kita. Di dalam Islam amat mahal, amat mustahak, penting seseorang menjaga jiwa dia. Itu penting, bukan satu benda yang kita ambil sambil lewa. Tak apa, hati itu masing-masing. Yang penting semayang tu cukup. Okey dah tu. Ini orang awam. Dia buat khulasah. Dia buat kesimpulan daripada penglihatannya terhadap ibadat. Yang penting puasa. Bulan Ramadan puasa. Sebulan Ramadan puasa okey lah. Apa pula? Nak jaga apa lagi? Ini penilaian orang awam terhadap puasa. Jadi kita tak naklah duduk di maqam itu sampai bila-bila. Kita nakkan ada peningkatan. Kan? Istilah tadbiran, istilah orang pentadbiran, ilmu keduniaan, pengurusan, dia kata kualiti. Buat kerja tu memang buat, tapi tak ada kualiti. Satu orang hamba Allah bercerita kepada sahabat dia. Dia kata, Abang Haji orang yang menerima cerita itulah. Dia kata, saya nak repair semula rumah saya. Kenapa? Sebab rumah saya siap dah. Lawa dah. Cat lawa dah. Tapi ni masalahnya, cat tanggai dengan pasir-pasir sekali. Jadi, saya tak boleh nak gambarkan cerita tu macam mana. Kita bukan tukang, tapi saya cuma menggambarkan macam mana cat dinding ni, tanggai sekali keluar dengan pasir dia. Apa pasal itu macam? Ini tukang je yang boleh jawab ni. Apa dia punya kekurangannya? Cat lawa lah. Bila tanggai cat, tanggai dengan pasir. Ada pasir pula. Selalu tanggai cat ni bersih, nak cat semula kan? Selalunya. Tapi apa pasal? Dia punya dinding tu, apa istilah dia kata? Relai. Dia relai sekali dengan pasir-pasirnya.
Dinding ni. Ni tukang kena jawab Nah, saya bukan tukang, tak pandai nak jawab. Simen kurang bang ya. Abang kata simen kurang. Menasabah dah. Menasabah lah. Lepas tu apa tindakannya? Dia kata tukang hak dulu tu tak ada dah. Tukang yang buat dulu. Jadi awak tak nak turut semula tukang dulu, tak tahu duk mana. Jadi apa perlu? Itulah dia kata, Abang Haji, saya nak cari tukang baru, dia kata. Jadi bila cerita tu nampak macam biasa-biasa. Cerita ni nampak macam biasa, santai kan? Tapi terfikir. Apa terfikir? Pekerjaan dunia yang melibatkan kualiti. Dia buat lawa. Rupanya tahan setahun je. Tuan-tuan jangan marah ya. Tuan-tuan pergi kedai jam. Pergi kedai jam. Beli Orient, jam dinding kita ni. Jam Orient, Citizen, Rado ke apa ke, Gucci ke apa ke. Berapa harga dia tu? Paling kurang 100. Jam dinding 100. Baik. Jam dinding 100, harga 100. Berapa lama tahan? Memang harga dia 100. Ya. Ada orang pakai seumur hidup, tak tukar jam tu. Sampai jam tu warna luntur. Tapi jam dia tetap boleh jalan. Tuan-tuan jangan salah faham, jangan marah ya. Jam kedai RM2. Ada tak jam kedai RM2? Ada. Ataupun ni bukan nak komplain, tuan-tuan nak beli pergi ya, beli tak ada. Kedai DIY. Saya pun beli jam DIY juga. Berapa ringgit? 15. Ya. Dia dah ada kadar. Kerak ini pengalaman. 2 kali tukar bateri dengan jam-jam tukar. Itu sukatan dia. Ya. Ada satu sahabat kata, kenapa dia jual murah? Dia kata, ya. Ada. Kenapa dia jual murah? Kenapa jam kita dijual di tempat kita ni murah? Soalan tu timbul. Dijawab oleh satu orang, sebab rakyat Malaysia nak beli barang murah. Rakyat Malaysia nak beli barang tu biar murah. Kualiti, tak kisah kualiti tu. Janji barang tu murah. Itulah RM2 tu. Jadi jam RM14. Jam RM8. Okeylah kan? Beli jam RM4, jam RM8. 2 kali tukar bateri, tukar sekali dengan jam. Itu sukatan dia. 1-2 orang ke cakap tu? Dah ramai yang kata gitu. Bila sembang-sembang kedai kopi, minum air, biasalah ustaz. Ya, jam DIY. Jam tu tak ada jenama pun. Itulah. Jadi, itu kualiti. Berbanding dengan tuan membeli jam, harga 70. Jam dinding. 70 tu 10 tahun. Tak apa lagi. Bateri tak usah tahu, tak usah kira lah berapa kali tukar. 10 tahun tak apa lagi. Tahan. Sampai luntur warna jam. Jadi, itu kalau di dalam pengurusan dunia, dia panggil kualiti. Nak kualiti ke? Nak hak yang biasa-biasa? Istilah orang lady suka kata apa? Cap ayam. Macam mana ayam boleh dapat nama? Cerita sikit macam mana ayam boleh dapat nama ni. Orang kata cap ayam. Dia tak khabar cap tupai ke. Ya. Jadi istilah cap ayam ni artinya tak ada kualiti lah. Begitu. Satu hari, sahabat saya masuk kedai aksesori kereta. Minta maaf tuan-tuan, bukan cerita orang sini dak ni. Ya. Bila masuk kedai aksesori, dia tanya, mentol lampu kereta hak depan dia kata berapa ringgit?
Mentor depan ni dia kata, mentor depan ni ada kedai aksesori kata, hak paling murah pun dia kata 40. 40 paling murah. Oi, mahal. Kedai tu tanya pada orang punya kereta tu, dia kata, "Encik nak cari hak yang harga berapa?" Saya ingat ke dalam RM10, RM11, RM12 je. Jadi bila kata tu, oh dia kata itu DIY ada, dia kata. DIY naik nama. Jadi artinya kita serba salah dalam masalah nak beli hak ada kualiti ke nak beli hak murah. Kita ikut kemampuan nak beli yang murah. Jadi yang mana yang untung? Beli sekali mahal tahan lama ataupun beli yang murah kerap tukar. Itu Tapi ini pengurusan dunia. Ini cerita urusan hal ehwal dunia. Nak ceritakan urusan dunia ni kualiti. Kualiti ni macam-macam lah. Kemas, tahan lama. Orang meniaga makanan pula, dia kualiti dia apa? Bukan harga makanan. Sedap tak makanan tu? Dia pandang situ, tu kualiti. Kualiti pada makanan, dia kata, sedap tak? Di mana? Di kedai kawasan ni yang mana kedai paling sedap? Dia kata kalau nak tanya, jom kita tanya orang masjid. Untung dia tanya orang masjid. Sebab biasa orang masjid ni dia tak kelentong. Dia pukul gitu. Tak apalah, dia positif. Dia positif pandangan pada orang masjid. Alhamdulillah. Jadi dia kata kita tanya orang masjid. Orang masjid ceritalah, okey, kalau nak sedap, kedai ni, kedai ni, kedai ni. Ya. Kalau nak masakan panas sedap, pula dia kata kena menyeberang jauh sikit. Ada satu kedai lagi, dia kata cepat sikit. Dia cepat. Yang itu dia kata kena pergi kedai ini. Ini kita duduk, dia terus tanya nak makan apa, lepas tu datang makanan yang kita order. Cepat. Tapi rasa tak berapa dia kata. Rasa tak berapa. Tapi cepat. Jadi tuan-tuan bila kena macam tu, kita nak pilih hak cepat dapat ke ataupun tunggu lama sikit tapi makanan dia sedap. Jadi teradat kalau dari sudut makanan, hak mana hak sedap memang lambat. Pasal apa? Pasal kedai tu penuh orang. Kita datang tu, queue kita punya tu, kita tu nombor 30. Baru dapat makanan. Sekejap dia cek, duduk dulu, dia buat air. Air cepat sampai. Nasi goreng lambat sikit. Sebab queue dia kata tunggu ni, pakcik ni orang yang ke-30. Tu ya. Jadi kita ada kalanya berasa serba salah. Arab kata taraddud. Nak cari cepat ke nak cari yang sedap? Dua-dua nak. Kalau boleh nak cepat, nak sedap. Tapi tak boleh dapat pasien tu. Cari di mana? Cari di rumah lah, masak sendiri. Masak sendiri pun lambat juga. Nak masak, nak siang ikan dulu, potong sayur dulu, macam-macam. Banyak proses dia. Sebab tu ada orang penasihat kehidupan keluarga ni, dia kata jangan tunggu sampai ke buluh nak makan. Kalau tidak habis masalah. Nak makan jangan sampai tunggu ke buluh. Ada orang dia kata sikit lagi lah. Nak makan di rumah. Pergi merata kedai kan, cari bukan pergi kedai makan tak, pergi beli buat urusan beli itu beli ni, balik ke rumah ke buluh. Bila balik tanya, nasi masak tak lagi? Baru dia kata nak sukat beras. Ke buluh ni. Masa itu tuan-tuan tak nak kata macam mana tu. Tangan dah ketar, kena hypo lah agaknya tu kalau ketar tu. Jadi kena cerdik jugalah tak. Carilah dulu makanan-makanan ringan. Carilah dulu apa-apa hak boleh mengenyangkan. Jangan balik ke rumah tu dalam keadaan terketar nak makan. Jadi artinya nak cari kehidupan yang bahagia.
Melalui kehidupan yang berkualiti. Tetapi dari segi bicara kehidupan beribadat, kualiti itu ialah dalam bentuk jiwa yang bersih. Itulah paling kualiti. Ya, jiwa yang ikhlas. Maka pada muka surat 30-33 ni, bab 1 solat, sembahyang. Ya. Berkata Syekh Said Hawa yang meringkaskan kitab Ihya Ulumuddin ni, dia kata solat merupakan kemudahan yang paling besar di dalam penyucian jiwa. Suatu ayat hak yang kalau kita fikir-fikir sekali macam cantik je bunyi ayat ni kan. Memang ayat cantik lah. Apa cantik ayat ni? Solat satu kemudahan untuk menyucikan jiwa. Kita ada dua benda berat. Ayat ni memberi kita dua benda berat. Sebenarnya, kalau kita renung betul-betul. Pertama, nak sembahyang tu pun berat. Apa beratnya ustaz? Kita boleh sembahyang 5 waktu. Ahli dia, biasalah. Allah bisa kerana biasa. Kita dah ahli. Jadi orang ahli ni, sembahyang fardu, sembahyang sunat, sembahyang tahajud, tak ada apa-apa berat bagi dia. Dia boleh tunaikan pada waktu-waktu yang telah ditetapkan. Ringan. Dalam 1,000 orang, 1,000 orang tu dia rasa ringan ke sembahyang? Dalam 1,000 orang, kita cerita 1,000 sudah. Jangan cerita 10,000. Dalam 1,000 orang yang datang sembahyang, 100 orang datang sembahyang jemaah, berjemaah 100 orang, kita kata banyaklah tu 100 orang tu, ya. Dalam 100 orang tu maqam dia tak sama masa dia sembahyang. Bukti tak sama di mana? Bila dia sembahyang, hati dia ada kegelisahan. Dia gelisah. Dia campur dengan kegelisahan. Amboi loceng bunyi cemburu betul masa. Hati dia berbaur dengan banyak perkara yang melahirkan gelisah. Tak sedap duduk, tak senang duduk. Tu dalam 100 tu. Jadi maqam dia macam tu. Ada yang maqamnya dia tak gelisah, tapi dia payah nak khusyuk. Payah nak khusyuk. Ada orang dia khusyuk dalam sembahyang dia mungkin setelah tahiyat akhir. Yang daripada takbiratul ihram pun semua tadi itu, tah duduk mana? Baru angkat takbir, bilalah nak dapat bantuan. Datang bantuan itu, bantuan ini, apa? BPN. Ya. BPN masuk dalam sembahyang. Ya. Contoh, bukan orang CD tak, tempat lain. Jadi, artinya, maqam khusyuk bagi seseorang itu pun tak sama. Itu sembahyang. Berat mendirikan solat tu bukan dilihat kepada perbuatan lahir. Tengok perbuatan lahir sama. Sama, tak ada masalah, tak ada kekurangan apa-apa. Rokok sama rokok, sujud sama sujud, bacaan pun sama. Apa yang tak sama? Jiwa dan hati kita tak sama. Dengan gelisah, dengan tak khusyuk, dengan serba salah, dengan macam-macam. Teringat sana, teringat sini, teringat rumah sana, teringat rumah sini. Tu kalau yang banyak rumah lah. Tak gitu Haji. Jadi tak pernah nak rasa lega.
ketika mendirikan solat. Jadi maka dengan sebab tu disebut di sini solat, dia kata merupakan kemudahan. Siapa yang rasa mudah mendirikan solat? Imam Sa'id Hawa kata solat itu satu kemudahan. Kemudahan untuk apa? Untuk penyucian jiwa. Hak ni lagi berat. Nak menjadikan solat tu mudah bagi kita dan bersih jiwa kita kerana solat itu. Wallahu alam. Cukup tu. Sebagai malam ni. Solat merupakan kemudahan yang paling besar di dalam penyucian jiwa, sekaligus merupakan tanda dan ukuran dalam penyucian jiwa. Wallahu alam. Sekat tu dulu, insya-Allah ya, perbahasan ini akan disambung lagi pada siri akan datang. Mohon maaf kalau ada salah dan silap. Kita ikut SOP ya, masa waktu kita berhentilah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu alam. Terima kasih.